like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Mat Cepun Channel. Apa khabar rakan-rakan? Semoga sehat sejahtera di mana anda berada. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini untuk kebaikan bersama. Untuk episod kali ini, saya akan membawa rakan-rakan terus melihat, memerhati keadaan di Danau Toba. Jadi dalam episod kali ini, saya akan membawa rakan-rakan meninjau sebahagian kecil Pulau Sumasir, di mana ada penempatan-penempatan masyarakat dahulu kala, dan pada pukul 1 kami pulang semula ke Tanah Besar dan meneruskan perjalanan menuju ke Brastagi. Dalam perjalanan ini kami singgah di beberapa tempat yang menarik, dan saya akan paparkan satu demi satu. Jadi saksikan paparan yang disediakan. Baiklah rakan-rakan sekalian, di awal pagi kami telah keluar dari tempat penginapan dan lebih dahulu bersarapan di hotel tersebut dan menikmati pemandangan yang cantik tasik ataupun Danau Toba di awal pagi. Ya, begitu cantik sekali. Dan tempat makannya berada di atas bukit. Dapatlah kami meninjau keadaan sekeliling dengan tenang. Lepas itu kami menuju ke jeti dan menggunakan bot untuk menuju ke Pulau Sumasir. Perjalanan lebih kurang setengah jam menggunakan bot. Ada penghibur jalanan juga di atas bot ini untuk menghibur pelancong. Bukan kami saja yang berada di atas bot, ada pelancong-pelancong yang lain turut sama dalam perjalanan menuju ke Pulau Sumasir ini. Pelabuhan wisata Sialanggan merupakan pelabuhan pertama yang kami singgah untuk melihat sebuah kerajaan lama yang terdapat di sana. Jadi kami mengambil peluang untuk bergambar dahulu di pelabuhan tersebut dengan momen ataupun corak-corak peninggalan lama yang begitu menarik, dan seterusnya berjalan menuju ke darat, di mana terdapat satu kawasan yang agak luas menempatkan rumah-rumah tradisional kaum Batak yang terdapat di sana. Tempat ini dikenali dengan Huta Sialanggan, di mana kami diberi penerangan apakah yang berlaku di kawasan tersebut, di mana tempat itu merupakan sebuah kerajaan lama yang diperintah oleh kerajaan Huta Sialanggan tadi, dan dapat dilihat dengan jelas bagaimana proses pentadbiran kerajaan itu dilakukan. Kami dapat mengikuti penerangan dengan jelas oleh komando pelancong yang ada.
Seterusnya kami melawat pula tempat menjatuhkan hukuman kepada pesalah-pesalah dalam kerajaan ini. Ada berbagai bentuk hukuman yang boleh dikenakan kepada pesalah-pesalah dalam kerajaan ini, sama ada baring, duduk dan sebagainya. Semuanya diterangkan oleh pemandu pelancong yang mengikuti kami. Jadi dipendekkan cerita, penerangan itu jelas menunjukkan bagaimana hukuman dijatuhkan kepada pesalah-pesalah dalam kerajaan ini. Jadi selepas seketika kami pun meneruskan perjalanan menuju ke jeti semula dan menaiki bot menuju ke pelabuhan kedua. Jadi kami berada di Huta Sialangan ini lebih kurang 1 jam saja sebelum kami berpindah ke pelabuhan yang baru, iaitu Desa Wisata Tomok Persoran. Susah juga nak sebut nama-nama asli ni. Jadi kita menaiki bot menuju ke tempat tersebut. Dia ada tempat juga untuk membeli cendera mata ataupun kerap tangan sepanjang perjalanan tersebut sebelum sampai ke tempat yang hendak dituju, iaitu Desa Wisata Tomok Persoran. Jadi di sini adalah makam ataupun kubur raja-raja lama yang masih dijaga dengan baik. Kami juga diberi penerangan oleh pemandu pelancong apakah fungsi tempat ini dan raja-rajanya yang bersemadi di sini. Kita menghargai sejarah peradaban manusia dan apa yang disampaikan itu menunjukkan bahawa mereka memelihara adat resam masyarakat setempat dengan sistem pemerintahan cara tersendiri. Jadi selepas itu kami dapat bergambar di kawasan makam-makam tersebut ataupun kubur-kubur tersebut dengan pelbagai bentuk dan corak masyarakat Batak ini. Jadi inilah antara 2 kawasan yang kami lawati di Pulau Sumasir ini, selain meneliti ataupun menjelajah kawasan-kawasan sebelum sampai ke tapak warisan ini. Jadi di sini saya tunjukkan Pulau Sumasir yang berada di tengah-tengah Lake Toba ini ataupun Danau Toba ini. Kalau nak diikutkan kita sebenarnya berada di kawah. Mengikut bacaan saya, panjang tasik ini lebih kurang 100 km dan lebarnya lebih kurang 30 km, besar dan panjang. Jadi kami kembali ke tanah besar. Selepas itu, apa yang saya nak tunjukkan di sini ialah sebenarnya kita sekarang ni berada di kawah gunung berapi, di kawah gunung berapi. Biasanya kita melihat dalam rencana ataupun televisyen, orang melihat kawah gunung berapi dari atas. Tapi apa yang kami alami sekarang ni ialah kita berada di bawah kawah itu. Oleh kerana letusan telah berlaku, kawah ni dah dipenuhi air dan kawasan ni tak panas lagi. Kalau kita lihat dinding-dinding itu, bukit-bukit di belakang itu sebenarnya lereng daripada kawah gunung berapi yang asalnya. Jadi bayangkanlah bagaimana letusan itu berlaku dan menyebabkan satu tanah telah hilang dan membentuk satu tasik yang sangat besar. Satu tasik yang sangat besar. Dalam perjalanan pulang tu kami menyusuri Pulau Sumasir dan melihat bangunan-bangunan ataupun hotel-hotel ataupun kediaman-kediaman yang terdapat di pinggir
pulau tersebut. Jadi banyak bangunan yang terdapat di sana. Jadi bermaksud mereka punca pendapatan mereka kebanyakannya dari pelancongan, sektor pelancongan. Dan di sini ada juga nelayan-nelayan air tawar, udang kara ataupun lobster banyak dibubur di kawasan ini, dan lobster ini dapat hidup dengan bebas di perairan ini dan menjadi punca pendapatan kepada nelayan-nelayan tersebut. Jadi ini dari kejauhan, dan waktu kami pulang itu berlaku ribut sedikit, walaupun kita katakan tasik, tapi sebenarnya dia seolah-olah macam laut, ada gelombang, ada anginnya yang begitu kuat. Jadi saksikan paparan panorama tebing-tebing dari kawah gunung berapi, yang mana kita berada dalam gunung berapi sebenarnya. Jadi kami balik ke darat untuk meneruskan perjalanan yang lebih kurang sekarang ni dah pukul 12. Kita pernah check out dan keluar semula. Kami meneruskan perjalanan menuju ke Brastanggi lebih kurang pukul 1 dan tinggal di Batu Lahi Star, di mana tempat ini merupakan satu tempat pemandangan untuk melihat pemandangan yang cantik ataupun viewpoint yang terdapat di sana. Memang cantik, dapat lihat tasik ataupun Danau Toba ni dari puncak yang tinggi. Jadi terusnya kami meneruskan perjalanan menyusuri jalan-jalan di pinggir danau ini, dan akhirnya kami sampai di satu tempat yang tidak kurang pemandangannya yang cantik. Apa yang saya nak perkatakan di sini adalah tentang satu tumbuhan yang agak pelik bagi saya, masih lagi pelik, iaitu satu tumbuhan yang sangat pelik bagi saya. Dia macam rambutan warna hijau. Nanti saya tunjukkan. Kalau rakan-rakan ada maklumat tentang tumbuhan ini, boleh komen di bawah. Jadi kami sampai di Bukit Indah Samar Jarungjung, iaitu di antara perjalanan ke Brastanggi, tapi masih lagi di pinggir Danau Toba ini. Jadi tempat ini sekarang dah cantik dan dibangunkan banyak momen-momen untuk sesi bergambar. Kami singgah sebentar untuk menghilangkan penat dan lelah, kerana perjalanan macam biasa, jalan yang sempit, tidak boleh laju, oleh kerana kenderaan besar pun banyak. Jadi kami sampai di sini lebih kurang pukul 4.30. Jadi maksudnya dah berapa jam bergerak baru sampai ke tempat ini. Jadi boleh minum kopi dulu di sini sebelum melanjutkan perjalanan. Jadi kita minum kopi. Di sinilah saya tunjukkan tumbuhan tersebut. Apakah nama tumbuhan ini, boleh dikongsi. Saya ingat mula-mulanya plastik, tapi rupanya memang tumbuhan asal. Nak kata buah bukan, nak kata bunga pun bukan. Apakah tumbuhan ini, boleh dikongsi. Jadi kita teruskan perjalanan lagi dengan jalan yang agak sempit, berbahaya kalau kita membawa laju. Jadi Encik Fajar membawanya dengan penuh berhati-hati dan menuju ke satu lagi tempat yang agak menarik dan sangat teruja bagi saya, iaitu air terjun si Piso-Piso. Air terjun si Piso-Piso ni airnya keluar di tengah-tengah tanah. Jadi inilah kebesaran ciptaan ilahi. Pemandangannya pun cantik. Jadi bagi saya yang berkunjung ke Danau Toba, kalau tak mengunjungi air terjun si Piso-Piso ni macam tak sah. Memang ajaib. Sungainya di atas tapi tidak terus terjun, dia keluar di tengah-tengah tanah itu. Bagaimanakah ini berlaku? Hanya Allah yang mengetahuinya.
Jadi kita dapat bergambar lebih kurang setengah jam kami berada di sini. Pukul 7 lebih kami mula bertolak dari air terjun Piso ini, meneruskan perjalanan kami dengan perlahan dan berhati-hati menuju ke Brastagi. Jadi kalau ikut di air terjun Piso ni memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat cantik sekali. Selain daripada keindahan Danau Toba yang begitu cantik, tempat ni juga salah satu tempat yang boleh dikatakan cantik yang terdapat di sekeliling Danau Toba. Sebenarnya air terjun ni banyak, yang di bawah hanya satu ni. Kalau mengikut bacaan saya, air terjun di kawasan ni sangat banyak. Lebih kurang pukul 6:30 sampailah kami ke Brastagi dan menginap di Sinabung Hill Brastagi, iaitu sebuah hotel taraf 3 bintang yang di sana. Selepas kami menjamu selera yang dibawa oleh Encik Fajar dengan makan ala kadarnya tapi sedap, kami pun beristirahat untuk aktiviti esoknya. Jadi demikianlah sesi perjalanan kami dari hotel pergi ke Pulau Temasir, pergi ke tempat Langgam dan seterusnya, Tomok, Perseoran, dan balik semula ke Parapat menuju ke meneruskan perjalanan ke Brastagi, singgah sebentar di Batu Lili Star. Lepas itu singgah juga di Bukit Indah Simalungun dan akhirnya ke air terjun Piso dan akhirnya sampai ke Brastagi. Brastagi tempatnya macam Cameron Highland di negara Malaysia, tempatnya sejuk, buah-buahannya pun bertaraf ataupun jenis iklim tropika. Di sini juga nanti kita lihat bagaimana mereka tanam strawberry dan sebagainya. Jadi itulah akhirnya episod kali ini. Jumpa lagi di episod akan datang untuk kita meninjau di Brastagi. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini untuk kebaikan bersama. Jumpa lagi di episod berikutnya di Brastagi. Apakah yang ada di Brastagi? Jumpa di sana di episod berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.